Puan Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Puan Yang di-Pertua, perbuatan buli termasuk buli cyber sehingga menyebabkan kes bunuh diri merupakan satu jenayah di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsinya melalui kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Seksyen 233 Akta 588 memperuntukkan kesalahan bagi penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain membuat, mewujudkan, meminta-minta dan memulakan penghantaran kandungan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam dan jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Jika disabit kesalahan, individu boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Antara langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan media sosial adalah melalui pelbagai usaha advokasi bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai penggunaan media sosial serta memberi pendedahan mengenai risiko dan ancaman penyalahgunaan internet, antaranya melalui inisiatif Klik dengan Bijak KDB dan Sukarelawan ICT Malaysia ICT Volunteer MIV dengan izin. Melalui program MIV bersama sekolah, peserta diberikan pendedahan mengenai perlindungan kanak-kanak dalam talian supaya mereka lebih cakna tentang keselamatan diri apabila menggunakan internet dan aplikasi media sosial. Ini membolehkan para pelajar untuk lebih berwaspada apabila berada dalam talian dan menghindarkan diri daripada sebarang eksploitasi. MCMC juga dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasaan dan pihak yang berkepentingan yang terlibat secara berterusan menjalankan advokasi kepada pengguna melalui pelbagai platform termasuk portal sebenarnya.my, Klik dengan Bijak, hebahan SMS, media sosial, siaran TV dan radio bagi memupuk kesedaran dan kewaspadaan orang ramai termasuk golongan warga emas, remaja dan kanak-kanak berkaitan risiko dan modus operandi buli cyber. Kerjasama dengan badan bukan kerajaan NGO dan kumpulan pemimpin masyarakat juga bakal dijalin untuk menambahkan lagi berkesanan kempen ini. Melalui kerjasama denganlah UNICEF, Tabung Kanak-Kanak Bangsa-Bangsa Bersatu, MCMC telah mengadakan seminar perlindungan kanak-kanak dan remaja dalam talian untuk ahli akademik, pengamal media dan mereka yang berkepentingan. MCMC telah bekerjasama dengan 5 penyedia perkhidmatan di Malaysia iaitu CelcomDigi, U-Mobile, Maxis Telekom Malaysia dan Time dalam menyediakan kemudahan yang dikenali sebagai Parental Control Tools. The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia, CMCF, juga telah melancarkan Ikhlas Keselamatan Digital Safety Pledge dengan izin yang bertujuan sebagai penanda bagi usaha kolektif ke arah ekosistem dalam talian yang bertanggungjawab dan selamat. Pada 1 hari bulan Jun 2023, CMCF dan platform media sosial TikTok telah mengadakan sidang kemuncak bertajuk Surf Out navigasi pasang surut keselamatan dalam talian untuk menggalakkan celik digital dan keselamatan dalam talian sambil memperkasakan rakyat Malaysia untuk menjadi warga digital yang bijak dan bertanggungjawab. Sidang kemuncak ini turut menyaksikan pemeteraian Ikhlas Keselamatan Digital CMCF oleh TikTok sebagai pihak pertama yang menandatanganinya. CMCF terus menjalinkan hubungan kerja yang rapat dengan platform-platform media sosial termasuk TikTok, Meta dan X bagi memastikan piawaian kandungan diselaraskan dan usaha memperkasakan kawasan kendiri di kalangan pengguna media sosial diperbiakkan lagi. Sekian, terima kasih. Masjid Tanah.
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Di atas jawapan, saya mendengar advokasi kerjasama strategik dengan pelbagai pihak untuk membantu mementeras perkara ini. Tetapi hari ini dalam laporan tahun 2022, 40% belia iaitu berumur daripada 12 ke 19 tahun adalah pengguna di sosial media, dan laporan tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ini saya menunjukkan Malaysia berada di kedudukan kedua dalam rantau Asia berkenaan perbuatan bula cyber di kalangan belia dan nombor 6 di dunia, dan ini adalah satu angka yang menakutkan dan bukan satu perkara yang membanggakan kita. Soalan saya, apakah usaha peranan yang dimainkan oleh pihak KKD dan juga kementerian-kementerian lain, contohnya Kementerian Pendidikan, dalam usaha untuk mewujudkan satu perundangan khusus, contohnya Akta Anti-Bully bagi menangani kes buli cyber secara lebih berkesan di kalangan pelajar. Kita perlukan satu perundangan yang konkret supaya kita dapat memastikan mengatasi masalah ini. Sebab ramai yang terkesan daripada buli cyber ini, termasuk ahli-ahli parlimen. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Majlis Tanah. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa dari 1 hari bulan Januari tahun ini sehinggalah 15 hari bulan November, pihak MCMC dengan kerjasama pihak platform media sosial telah menurunkan sejumlah 1,147 kandungan yang berkaitan buli cyber ataupun harassment. Statistik kandungan yang telah diturunkan mengikut platform media sosial adalah TikTok 804 posting, Facebook 195, X 7, Instagram 9, YouTube 9 dan juga lain-lain 123. Jadi keseluruhan memang merupakan 1,147. Walaupun begitu, saya amat setuju dengan pandangan Yang Berhormat bahawa buli cyber ini khasnya dalam golongan remaja, bukan satu isu yang remeh-temeh yang boleh dipandang ringan. Jadi oleh sebab itu saya menerima secara hati terbuka cadangan Yang Berhormat bahawa mungkin satu akta khusus boleh diwujudkan untuk cyber buli cyber ini. Jadi saya akan membawa balik cadangan tersebut untuk berbincang denganlah stakeholder yang lain, tengok mana satu kementerian yang lebih sesuai untuk membawa akta tersebut. Dan saya terima kasihlah ataslah cadangan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Pasir Kudang. Terima kasih Puan Timbalan Yang Dipertua. Dalam jawapan awal Timbalan Menteri tadi ada menyebut tentang Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Soalan saya berkaitan perundangan. Kalau SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, jika ada kesalahan di bawah Undang-Undang SPRM, maka pegawai SPRM yang akan menyiasat dan kemudian mendakwa di mahkamah dengan izin Peguam Negara. Tetapi kalau seseorang itu dituduh di bawah Seksyen 233 Suruhanjaya Komunikasi, beliau tidak disiasat oleh pegawai-pegawai Suruhanjaya Komunikasi SKBM, tetapi polis yang menyiasat. Dan bila kes itu dibawa ke mahkamah, maknanya pendakwa raya yang mendakwa. Jadi adakah perlu diselaraskan supaya SKBM ini juga diberi kuasa menyiasat dan mendakwa dengan izin Peguam Negara kesalahan-kesalahan di bawah 233, kerana polis ada bidang kuasa dia dipanggil kanun keseksaan. Ringkaskan jadi soalan. Soalannya ialah tidakkah Timbalan Menteri melihat wujudnya salah guna kuasa dalam Seksyen 233 di mana pegawai Suruhanjaya Komunikasi tidak membawa kes itu di mahkamah. Terima kasih.
Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih ahli yang berhormat Pasir Gudang. Untuk makluman yang berhormat, pihak polis dan juga MCMC dua-dua mempunyai kuasa untuklah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 233. Setakatlah sejaklah Januari 2018 hinggalah 15 hari bulan November tahun ini, sebenarnya kes yang disiasat di bawahlah Seksyen 233 adalah sebanyak 876 kes. Jadi kalau sesuatu kes disiasat oleh PDRM, jadi MCMC tidak akan menjalankan siasatan kerana ini adalah dual jeopardize. Jadi kita tidak akan siasat. Tetapi sekiranya kes itu tidak disiasat oleh PDRM, maka sebenarnya MCMC masih mempunyai punca kuasa untuk menjalankan siasatan. Tetapi memang betul untuk membawa kes tersebut pergi ke mahkamah, untuk high profile cases kami selalu akan rujuk kepada PDRM ataupun rujuk kepada AGC sama ada kita nak membawa kes tersebut ke mahkamah atau tidak. Jadi untuk maklumat yang berhormat, untuklah tahun 2018 hinggalah 15 hari bulan November, 65 kes telahlah dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 233 CMA 58 588 ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Saya jemput Dato' Sri Johari bin Abdul Ghani,